Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua baik dan sihat ya. Okey, mari kita teruskan. Okey, kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey. Pengenalan kepada pengajaran 2021 ya. Tahun ni apa kita akan belajar? Okey. Tahun ni pengajaran kita bertema kembali ke asas. Okey. Apa pula ni? Okey. Kita ada 3 bahagian untuk pengajaran tahun ni. Okey. Kita akan belajar bahagian 1. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Apa yang kamu tahu mengenai Tuhan? Bahagian ni kita akan belajar untuk beberapa minggu ya. Lepas tu bahagian 2. Apakah perlu kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Apa yang kita perlu lakukan? Okey, kita akan belajar dalam bahagian 2. Dan bahagian ketiga pula, kita akan melihat perubahan pada diri kita apabila kita mengikuti Yesus. Kita akan belajar, kita akan melihat apakah yang akan berubah dalam diri kita apabila kita menjadi pengikut Yesus. Okey, jadi ini yang kita akan bincangkan dalam tahun ini. Tetapi bagi hari ini kita akan fokus kepada, mari kita lihat. Okey, jadi bagi minggu ini kita akan belajar dalam tema kita kembali ke asas. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, jadi dalam beberapa minggu yang akan datang ni kita akan belajar menyelami tajuk ini. Okey, cuba kita berhenti sekejap dan fikirkan apakah yang kamu tahu mengenai Tuhan. Apa yang kamu tahu? Tuhan baik? Tuhan sayangkan kamu ke? Tuhan apa lagi? Apa yang kamu tahu mengenai Tuhan? Yesus mati di salib? Okey. Apa lagi? Okey. Nanti bila senang fikirkan ya. Okey, jadi minggu ini kita belajar sedikit mengenai Tuhan. Okey? Okey, kembali ke asas pengajaran hari ini ya. Apakah yang kita tahu mengenai Tuhan? Okey, tajuk untuk hari ini ialah segalanya bermula dengan Tuhan. Okey, segalanya bermula dengan Tuhan. Macam mana pula ni? Okey, mari kita lihat ya. Sebelum kita mulakan, cuba fikirkan sebentar ya. Alam semula jadi. Okey, dalam alam semula jadi, apakah yang kamu sukakan? Wah, nampak tak bunga ni? Ui, cantiknya. Okey, apa yang kamu suka? Cikgu sangat sukakan bunga-bunga. Cantiknya. Wow. Okey. Apa ni? Wah. Kamu suka tak ikan-ikan? Burung. Apa tu? Ikan jerung. Betul ke macam tu? Apa ni? Okey. Apakah yang kamu sukakan dalam alam semula jadi? Paling kamu suka? Suka anjing, kucing. Apa lagi? Wow, apa ni? Salji. Wah, cantiknya. Cikgu sangat suka ni tapi tak pernah merasai ya. Cantik kan? Okey, apa lagi yang kamu sukakan? Wah, apa ni? Wah, tengok budak baby tu main hujan. Ada perempuan ni main hujan, menari-menari dalam hujan. Kamu suka hujan? Tengok budak-budak ni, budak lelaki ni, dia main wrestling dalam hujan. Best kan? Kamu suka main hujan tak? Alam semula jadi ni semuanya diciptakan oleh Tuhan. Wah, jadi sudah kamu fikirkan apa yang kamu sukakan? Nanti bila senang duduk fikirkan ya, apa yang kamu sukakan dalam alam semula jadi.
Sebelum tu tiada apa-apa dalam alam semula jadi ni. Segalanya tiada. Okey, jadi kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan. Okey, kembali ke asas pengajaran hari ini ya. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, segalanya bermula dengan Tuhan. Okey. Pengajaran hari ini diambil dari buku Kejadian ayat pasal 1 hingga pasal 2 ayat 1 hingga 3. Okey, nanti bila senang ambillah Alkitab dan baca ya. Okey. Okey. Semuanya bermula dengan Tuhan. Tuhan mencipta segala-galanya dalam dunia ni. Okey. Mari kita lihat. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari pertama? Ingat lagi tak pengajaran Sunday School yang lepas-lepas tu? Okey, mari kita tengok. Awak boleh teka ke tak? Mula-mula tak ada apa-apa kan? Apa ini? Wah, boleh teka apa Tuhan ciptakan ni? Boleh teka ke? Apa tu? Mari kita lihat. Okey, kita baca bersama-sama ayat ni ya. Okey. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahawa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian pasal 1 ayat 3 hingga 5. Betul tak kamu teka tadi? Ada kamu teka Tuhan menciptakan apa? Terang ya? Okey, mari kita lihat. Okey, jadi tiada apa-apa dan Tuhan menciptakan terang dan jadi siang dan malam. Okey. Hari kedua. Mari kita lihat. Boleh kamu teka apa yang Tuhan jadikan? Boleh ke ingat tak? Okey, mari kita lihat. Nanti bagi satu petunjuk. Apa ni? Apa yang Tuhan ciptakan? Boleh teka? Mari kita baca bersama apa yang Tuhan ciptakan pada hari kedua. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian ayat 1 pasal 1 ayat 6 hingga 8. Betul tak kamu teka tadi? Ada kamu teka langit? Okey, mari kita lihat lagi. Apa ni? Macam nilah. Terpisah ya. Jadi langit. Okey. Hari ketiga. Apa yang Tuhan ciptakan? Kamu boleh teka? Okey, mari kita lihat ya. Apa ni? Wow. Boleh kamu teka tak? Dari gambar ni. Okey, mari kita baca bersama. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahawa semuanya itu baik. Kejadian pasal 1 ayat 9 hingga 10. Okey, mari kita lihat. Wah, betul tak kamu teka tadi? Darat dan laut dan ada lagi. Mari kita lihat. Wah, nampak tu. Laut pun terpisah dan daratan. Okey. Dan pada hari ketiga ini juga Tuhan mencipta sesuatu yang lain. Mari kita lihat apa yang lagi yang diciptakan oleh Tuhan pada hari ketiga. Ini baik ya, Tuhan rasakan ya, baik. Okey, apa lagi ni? Okey, mari kita baca bersama. Berfirmanlah Allah,
hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Apa tu yang Tuhan lagi ciptakan pada hari ketiga? Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Okey, mari kita lihat. Wah, nampak tu. Tuhan berkata dan semuanya terbentuk ya, terjadi ya. Okey. Hari keempat. Ada berapa hari ini? Ingat tak lagi? Ada 7 hari. Okey, hari ini hari yang keempat. Boleh teka apa yang Tuhan jadikan? Okey, kita lihat. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kejadian pasal 1 ayat 14 hingga 16 diikuti dengan ayat 19. Boleh teka tak apa yang Tuhan jadikan tadi? Itulah Tuhan jadikan matahari, bulan dan bintang-bintang. Okey, mari kita lihat. Nampak tu? Matahari, bulan dan bintang-bintang ya, pada hari yang keempat. Hari kelima. Boleh teka tak? Mari kita lihat. Apa ni? Betul. Boleh kamu teka? Okey, mari kita lihat ya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air keriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahawa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Apa yang diciptakan pada hari yang kelima? Burung-burung dan hidupan laut, hidupan air ya. Okey, mari kita lihat. Wah, nampak tak burung-burung tu? Apa dalam laut ni banyaknya. Ada baby shark pun. Wow. Okey, hari ke-6. Apa pula yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6? Mari kita lihat. Apa ni? Boleh kamu teka pada hari ke-6? Okey, mari kita lihat. Berfirmanlah Allah, hendaklah kamu mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kejadian pasal 1 ayat 24. Nampak tu? Segala binatang-binatang. Okey. Okey lagi. Apa lagi? Pada hari yang ke-6 ni juga Tuhan telah mencipta apa lagi? Mari kita lihat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1:26. Apa lagi yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6? Manusia. Okey. Mari kita lihat. Itu dia, Tuhan ciptakan manusia. Ingat tak lagi apa nama manusia yang pertama yang dicipta Tuhan?
Ingat tak? Adam dan Hawa. Okey, mari kita lihat lagi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kejadian 1, 29 hingga 30. Ayat 29 hingga 30. Tuhan memberi kekuasaan kepada manusia. Manusia berkuasa ke atas segala-gala ciptaannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian pasal 1 ayat 31. Okey. Jadi Tuhan telah menciptakan semuanya tu ya. Okey, apa pula yang terjadi? Hari ke-7. Apa yang jadi pada hari ke-7? Boleh kamu teka? Apa yang Tuhan lakukan pada hari ke-7? Okey, mari kita lihat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 3. Jadi apa yang Tuhan lakukan pada hari yang ke-7? Tuhan berhenti dan berehat. Okey? Jadi semua ini diciptakan oleh Tuhan. Okey, ingat tak? Hari yang pertama Tuhan ciptakan apa? Terang, ya. Lepas tu pada hari yang kedua, Tuhan pisahkan air di atas dan dari air di bawah. Tuhan ciptakan langit. Hari ketiga pula, Tuhan ciptakan laut dan daratan dan juga tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat, Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Hari kelima, boleh teka? Burung dan ikan. Okey. Dan pada hari ke-6, Tuhan telah mencipta binatang-binatang dan manusia. Okey, dan pada hari ke-7, Tuhan telah berehat. Okey, dari semua ini kita belajar, okey, semuanya bermula dengan Tuhan. Tuhan telah mencipta segalanya. Dia berfirman dan semuanya terjadi. Dia cuma perlu berkata saja, kan? Okey, semua ciptaan Tuhan baik. Ini menunjukkan kita akan kekuasaan Tuhan kita, ya. Dia hanya perlu berfirman dan semuanya terjadi. Jadi dengan ini kita boleh percaya akan janji-janji Tuhan kerana Dia telah mengucapkannya. Semua yang diucapkan oleh Tuhan firmankan telah terjadi. Jadi kita boleh berpegang dan percaya kepada janji Tuhan. Okey. Kita juga belajar bahawa Tuhan menciptakan manusia menyerupai dirinya. Jadi kita perlu saling menghormati. Kita juga perlu prihatin kepada orang lain. Ini kerana kita diciptakan menyerupai Tuhan. Jadi apabila kita menghormati dan prihatin ke atas orang lain, ini menunjukkan kita menghormati dan sayangkan Tuhan. Jadi lain kali mesti hormati dan sayangkan orang lain, ya. Dan akhir sekali kita belajar bahawa Tuhan menjadikan manusia berkuasa atas segala ciptaannya yang lain. Jadi kita perlu menjaga segala ciptaan Tuhan. Kita perlu menjaga alam semula jadi. Ini menunjukkan kita menghargai dan sayangkan segala yang Tuhan telah ciptakan. Jadi
pengajaran hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 hingga 2, ayat 1 hingga 3 ya. Okey, semuanya bermula dengan Tuhan. Okey. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lihat tu betapa kuasanya firman Tuhan ya. Jadi apabila kita hafalkan ayat hafalan ini, kita boleh sentiasa ingat kekuasaan Tuhan. Tuhan hanya perlu berfirman dan ia boleh terjadi. Dan kita juga boleh mengingati, boleh memahami bahawa segala janji-janji Tuhan akan dipegang oleh Tuhan ya, akan terjadi. Okey, kerana Tuhan telah mengatakannya, mengucapkannya, berfirman ya. Okey, inilah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Okey, doa penutup. Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi.